Habis kat situ. Malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Benar ke dakwaan mengatakan ada 5 orang ahli Barisan Nasional yang bakal melompat? Soalannya, siapakah mereka? Apa implikasi mereka kalau mereka melompat, dan apa akan jadi pada negara kalau sekiranya mereka melompat? Okey, itu antara persoalan yang ditimbulkan oleh banyak pihak, terutama yang risau macam mana keadaan negara kita sekarang ni. Adakah negara kita akan tumbang? Adakah apa yang akan berlaku? Apa akan berlaku kepada mereka? Itu persoalan yang saya akan bahaskan malam ini. Yang kedua, berkenaan dengan ada desakan supaya UMNO membawa kepada kepimpinan baru, dan saya sebenarnya tak nak dwell terlalu dalam sangat dalam permasalahan atau cerita UMNO, tapi bagi saya biarlah UMNO menyelesaikan perkara ini dalam cara dan kapasiti mereka tersendiri, tetapi kita boleh bagi ulasan yang yalah macam itulah kan, ulasan-ulasan kita berdasarkan kepada pemerhatian kita. Kemudian, bersatu tak puas hati Exco di Kedah. Kenapa mereka tak puas hati? Kenapa bersatu tidak diberikan? Kenapa saya kata tempoh hari bahawa PAS dan Bersatu ni akan bertelagah? Dan saya kata selepas bulan 8, perpecahan akan berlaku di kalangan mereka. Now, PN guna logo sendiri dalam kemerdekaan ini. Apa implikasi dia? Apa benda yang nak dibawa? Dan saya kata tadi, MB Kelantan bakal disaman. Dia kata 2 adun pembangkang koyak. Kita cerita tentang perkara tersebut. Tapi sebelum itu, bawakan kisah juga digunakan pada hari ini. PN nak guna logo berbeza pada hari kebangsaan. Kan? PN nak guna logo berbeza pula pada hari kebangsaan, tuan-tuan. Guna logo tema hari kebangsaan berbeza, mampu jejaskan pada perpaduan. Aaron. Sebarang cadangan menggunakan logo dan tema hari kebangsaan berbeza merupakan salah satu daripada defisit sosial yang dikenal pasti mampu menjejaskan perpaduan, kata Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang. Dalam satu kenyataan hari ini, Aaron berkata, cadangan seumpama itu turut membantukan usaha kerajaan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat terjamin. Beliau beliau merujuk kepada pernyataan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Ahmad Syaril Fadil Syahri yang telah pun berkata 4 negeri di bawah pentadbiran mungkin menggunakan logo dan tema hari yang berbeza. Ada yang kata, zaman dulu Pakatan Harapan pun guna tema yang sama lah. Dia kata benda yang sama, nak guna logo yang berbeza dan sebagainya. Pertama, saya nak cerita, Pakatan Harapan tak wujud tahun 2012. Okay. Yang kedua, pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Pada masa itu PAS lah yang mencadangkan. Jangan korang tak tahu. Tapi kemudian Anwar Ibrahim menarik balik cadangan tersebut dan kekal kepada apa orang kata, menggunakan logo yang ada pada waktu itu. Tetapi akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Ini kenyataan daripada ketua. Dia kata apa? Fadil Syahri tadi. Oh, tak adalah. Kami sekadar lontar idea. Tema Hari Kebangsaan, Ahmad Fazil, dia kata. Pemuda Perikatan Nasional menegaskan tetap akan meneruskan penggunaan logo dan tema Hari Kebangsaan yang dicadangkan oleh mereka sebelum ini. Ketua Pemuda berkata bagaimanapun tidak ada majlis sambutan yang bersaingan bagi menyambutnya. Selain dia hanyalah kempen melalui media sosial agar rakyat lebih menghayati dan bersifat patriotik serta tidak berunsur politik kepartian. Baik. Saya nak tunjuk, tuan-tuan, gambar yang dibawa ni. Kalau tuan-tuan kira, biru ni bukan biru bendera Malaysia tau. Itu yang pertama. Kedua, bintang di dalam biru ini, bintang ini, dalam bulan bintang. Bintang ini ada 16 bucu. Kita orang dah semak itu ada 16 bucu. Bintang itu bintang apa? Aku nak tanya, bintang itu bintang apa yang dibawa oleh PN ni? Dari situ nak cerita patriotik. Bintang tu pun korang salah. Nak cerita patriotik apa benda? Bintang tu sendiri dah salah dah nak digunakan. Nak cerita patriotik apanya? Saya nak bagi tahu. Sebenarnya tak ada patriotik, tuan-tuan. Mereka sengaja nak memecah belahkan negara kita, nak menghancurkan negara kita, nak menakut-nakutkan investor masuk ke dalam negara kita. Itu tugas utama mereka. Yang penting, kalahkan dulu, jatuhkan dulu kerajaan yang ada. Itu yang penting. Dan itu yang utama bagi mereka. Yang lain tu tak penting. Bagi mereka yang lain tak penting. Tak penting. So itu, tuan-tuan, penting untuk kita nak melihat satu perkara. Sebenarnya perpaduan ini datang daripada bagaimana kita nak memahami bahawa negara kita sudah ditadbir oleh pemerintah yang baik. Kita nak cerita tentang pemerintahan Islam. Negara sekarang ini sudah ditadbir oleh pemerintahan Islam. Tuan-tuan nak kata Agung dan Sultan itu bukan Islam? Tuan-tuan nak kata Perdana Menteri kita bukan Islam? Tuan-tuan nak kata timbalan Perdana Menteri kita bukan Islam?
Tapi ada orang kata, tapi ada DAP di dalam itu. Soalan saya, di dalam korang pun ada gerakan. Malah di Kedah menang seorang gerakan, sekarang jadi EXCO. Itu nasib baiknya menang satu. Dapat satu. Menang 11 dapat 3 je. Gerakan menang satu dapat satu EXCO. Yang tu korang nak cakap apa? Tuan-tuan, realiti negara kita ni pelbagai kaum. Kalaupun PAS nak memerintah di dalam negara ni, dia takkan boleh, saya jamin dia takkan boleh buat kabinet 100% orang Melayu. Mustahil. Sabah Sarawak, korang nak campak ke mana? Nak campak Sabah Sarawak ke mana? Kan? Sebab itu sentimen Melayu ni hanya mainan saja. Hanya mainan saja. Sebab itu kita dengar saranan Kuli baru-baru ni kan. Tapi balik benda ni berjayalah dimainkan. Sentimen DAP Cina ni berjaya dimainkan. Tetapi siapa yang kuat memainkan sentimen ni dahulu, tuan-tuan? Yang kuat memain sentimen dahulu adalah Mahathir. Mahathir yang kuat memainkan sentimen ini. Sampai ke orang-orang percaya. Tapi Mahathir juga yang kuat main sentimen agama. Kalau hudud nanti potong tangan, tak ada tangan, kudunglah tangan kita. Zaman Nabi tak ada jilet. Tapi kat mana Mahathir sekarang ni, tuan-tuan? Sebab itulah Kuli memberi saranan, pemilihan baru UMNO tukar kepimpinan parti. Seluruh kepimpinan UMNO harus bertanggungjawab terhadap prestasi buruk dalam pilihan negeri baru ini, kata ahli parlimen Gua Musang. Dalam temu bual dengan The Star, veteran UMNO itu berkata, Presiden parti itu bukan sesuatu individu yang harus dipersalahkan. Kamu tak boleh salahkan seorang. Saya tidak bela Zahid atau sesiapa. Kita hanya bercakap tentang menang dan kalah. Dan kepimpinan secara keseluruhan secara bertanggungjawab atas kekalahan ini. Kuli berkata sekiranya UMNO tidak berhati-hati, yang mungkin akan menyebabkan kehancuran kepada parti itu. Jadi saya meletakkan semua kesalahan kepada kepimpinan parti. Jika kamu mahu seorang disingkirkan, seluruh kepimpinan parti perlu disingkirkan. Tuan-tuan, akhirnya saya kata, dia bergantung kembali kepada jentera kita sendiri. Kembali kepada pasukan kita sendiri. Kembali kepada kekuatan kita sendiri. Saya bagi contoh hari itu dekat Terengganu sendiri. Sebenarnya kita boleh menang kalau kita kerjasama. Jangan sombong. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Jangan ada sikap mengatakan aku lebih hebat daripada engkau. Kita kena ingat, kita kena kerjasama. 2 pilihan raya akan berlaku 26 hari bulan ni. Sabtu ini akan ada akan ada penamaan calon bagi Pulai dan juga bagi satu Dun arwah Salahuddin hari tu, hari Sabtu ini. Di Bentong, di Pelangai nama sudun tu. Belum ditentukan lagi, tetapi Sabtu ini penamaan calon. InsyaAllah saya mungkin akan turun di penamaan calon tersebut, insyaAllah, untuk memberi sokongan dan juga berjumpa dengan cabang bagi membincangkan gerak kerja yang ada untuk membantu calon kita di Pulai, insyaAllah. Tapi dalam masa yang sama, kita kena kerjasama sekarang ini nak memastikan kemenangan calon Pulai. Dah, kita kena tolak tepi dah. Apa yang berlaku. Sekarang ini kita kena buktikan di Johor ini, Walaun tak boleh nak berkuasa. Kita kena buktikan demikian. Sebab kita kena buktikan bahawa bahagian selatan, kubu kuatnya masih lagi kubu kuat kerajaan perpaduan. Itu yang kita kena, message yang kita kena bawa, insyaAllah. Baik.